Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa qulata min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang penuh barakah ini, dan seterusnya kepada yang berusaha, Tuan Pengerusi Karya, seluruh ahli jawatan kuasa karya, Tuan Imam, hadirin dan hadirat, ayahanda, ibunda, kekanda, adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa diwali dengan Allah taala insya-Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertamanya kita merafakkan syukur Allah beri peluang dan ruang untuk kita bersama-sama solat subuh secara berjemaah dan kita beriktikaf seketika di rumah Allah ini. Dan seterusnya kita merafakkan syukur Allah Ta'ala beri peluang dan ruang juga untuk kita bernafas, tuan-tuan, dan juga Allah lindungi kita daripada sebarang kemungkaran dan kejahatan, tuan-tuan. Dan kita doakanlah mudah-mudahan dengan rahmat dan nikmat yang Allah beri kepada kita ini, kita bawa ke jalan yang lebih baik dan memberi manfaat kepada masyarakat umumnya, insya-Allah. Dan seterusnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka hari ini kita sambung kita punya perkongsian dalam kitab Firman Haji jilid yang keempat, masih lagi berkaitan dengan bab nusyuz, tuan-tuan. Dan seperti mana yang terakhir sebelum ini terkait dengan sebab-sebab nusyuz, ya, dan hari ini masuk muka surat 228, tuan-tuan. Muka surat 228, iaitu berkaitan dengan, masih lagi berkaitan dengan bab nusyuz, tuan-tuan. Betul Yang ada kitab betul Okey. Seperti mana yang kita merujuk pada kitab ini daripada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu hadiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila isteri tidur dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, malaikat melaknatinya sehinggalah pagi. Ini antara hadis yang kita sedia maklum daripada hadis Sahih Bukhari. Nampak simple tapi berlaku, tuan-tuan. Ya, lebih-lebih lagi kalau si suami dalam keadaan marah, tuan-tuan. Ya, jadi pelaku perkara demikian, malaikat laknatnya kepada si isteri sehinggalah pagi. Sekiranya dengan peringatan itu si isteri kembali menunaikan kewajipannya, itulah yang terbaik. Ya, maknanya bila berlaku perkara demikian, kemudian isteri balik, maka itu adalah yang terbaik. Apabila isteri benar-benar nusyuz dan terus enggan, suami hendaklah meninggalkannya bersendirian di tempat tidur. Ya, si isteri tak nak dongah juga, maka tinggalkanlah isteri tu kat tempat tidur tu, tuan-tuan. Okay. Hal ini adalah kerana perbuatan tersebut sungguh berkesan untuk mendidiknya. Cara suami nak didik isteri, tinggalkannya tempat tidur, tuan-tuan. Okey. Jika isteri berubah menjadi baik, cukuplah dengan perbuatan itu. Dah stop. Isteri dah berubah
Minta maaf bang, tak ada nak buat lagi semua. Okey, dah. Jangan diimbau-imbau lagi. Ya, jangan diingat lagi. Dia manusia ni, dia suka ingat-ingat. Dah berubah orang tu, diingat lagi tuan-tuan. Ya, untuk mendapat kepentingan sendiri tuan-tuan. Sebaliknya jika isteri kembali nusyuz dan terus engkar, suami bolehlah memukulnya dengan pukulan mendidik tanpa mencederakan tubuh badan. Boleh pukul, bukan belasah. Ya, belasah lain jadi. Okey, boleh pukul. Kadang dia minta maaf lah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bila semakin berumur tu, emosi tu lain macam kan. Ya. Okay. Ada yang berumur tu, bukan maksudnya emosi manusia ni makin berumur, pada budak-budak semakin slow. Masa dulu dengan anak-anak, anak buat silap pukul lah kan, garang. Bila cucu buat silap, ada tak ada lah, dia montok kan. Okay. Tapi dengan pasangan, kadang-kadang tu lah timbul bila dah berumur tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Tanpa mencederakan tubuh badan dan mematahkan tulang. Jangan sampai perkara demikian lah. Namun bukan di bahagian muka atau tempat-tempat yang boleh mendatangkan bahaya. Dia punya kemaluan ni tuan-tuan, yang boleh datangkan bahaya, termasuklah doket perut. Dia tempat yang boleh kita nak tu pukul pun adalah kaki tu tak ada mendatangkan bahaya tuan-tuan. Okey. Kalau tempat-tempat yang berbahaya, boleh efek lah. Pukulan ini dibolehkan jika mengharapkan isterinya berubah dan berasa dia akan kembali kepada sifat isteri yang sepatutnya. Dalam Islam boleh, tapi biar bertempat dan keadaan yang bersesuaian. Tapi hari ni cubalah suami pukul isteri, kan? Tak ada makna dia punya dondam tu kan. Bawa sampai ke mahkamah. Dia punya kena pukul tu macam kena belasah. Kan? Dia punya kena belasah, kena pukul tu, dia rasa macam dia dah meninggal lah tu. Yang paling best tu dia akan cakap, oh tak ada dah, tak sanggup duduk dengan dia tu. Melampau. Padahal isteri tu dalam keadaan yang nusyuz, yang tinggalkan tempat tidur suaminya. Okey. So hadirin yang dirahmati oleh Allah, tak berlaku dekat kita, insya-Allah. Kalau berlaku pada anak-anak kita, sekiranya anak kita mengandung, tengok dia punya keadaan, tengok dia punya situasi tuan-tuan. Ya. Kenapa kau gaduh ni, kau dengan ni lelaki kau gaduh kenapa? Tanya dia. Tak adalah dia marah, kita tidak tidur dengan dia. Tegur dia. Rasa kau boleh tak kalau tak tidur sama dengan dia? Bukan apa ya, dia tu dah ada bini lain tu, dia tidur bini lain. Tu pun payah juga. Ya. Jangan pula si mak ayah pula kata, yalah dia dah ada bini lain. Kan menantu aku tu pun memang kurang ajar betul dia. Dah tu payah dia bahaya. Macam mana sekali pun dia ada bini lain ke apa, kita tanggungjawab. Ya, isteri pada suami. Lagi mana tidak ada lafaz talak, lagi mana tidak ada keputusan cerai, maka itu adalah isterinya tuan-tuan. Okey? Akhirnya dia kata, mana boleh hati dan perasaan ni dah tak ada apa-apa lah. Yang tu pergilah rujuk kepada mahkamah. Mahkamah lah yang boleh menentukan keadaan berkenaan. Okey. Jika suami menyadari bahawa pukulannya tidak akan mengubah sikap isterinya, bahkan menambahkan kebencian. Ini yang berlakunya. Kadang-kadang bila berlaku pukulan, akhirnya dia bukannya harmoni tetapi renggang. Maka suami tidak sepatutnya melakukannya. Suami tak patut melakukan. Jadi suami dan isteri dia akan kenal keadaan isteri dia. Bila dia dapat hidup berapa tahun, kita boleh kenal tuan-tuan kan. Tuan-tuan yang dah hidup lama dengan isteri tuan-tuan kan, mesti kenal betul tak? Dia berdehem, dah tahu dah apa maksud kan. Kalau dia
Dia mesti faham lah tu. Tiba-tiba dia lah apa bini tiba-tiba dia punya dia okey, tiba bersilat ada. Kita faham lah tu. Kenapa dia bersilat tu. Ya, mestilah kalau dah lama konang. Kalau tak tahu mustahil lah tuan-tuan ya. Mesti dah tahu dah. Sebab apa? Dia punya dengkuran tu pun kita dah konang macam mana kan. Dengkuran yang bunyi macam ni, dia tidur dia mamai lagi. Kadang-kadang dia jenis letak kepala tidur. Dengkur di sini. Kalau dengkur dia lain macam, dia dah konang tidur kan. So maknanya dia dah boleh konang lah. Okay. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Daripada surah An-Nisa ayat 34. Yang bermaksud dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, hendaklah kamu nasihati mereka. Nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Mula-mula nasihat, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah. Pulaukanlah mereka di tempat tidur. Fa'idhuhunna wahjuruhunna, pulau di tempat tidur. Bukannya kita pulau dia, tinggal dia dekat rumah. Kita pergi tidur hotel tuan-tuan. Bukan ya. Gaduh bini dia tidur kat hotel Kelana Resort kan. Mana tahu ya. Bini pun di mana lelaki dia pun tidur kat Kelana ya. Bila tengok list kat Kelana, macam lelaki dia tidur kat hotel kan. Kayu betul lelaki tu. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Ya, hari ni kita memang tangan kita ni nampul pun muka lah senang nampak. Ya, itu paling jelas nampak di hadapan mata tu. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Taat, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Janganlah menyusahkan mereka, janganlah buat lagi tuan-tuan. Ya, mana kalau dia dah taat tu clear lah, settle lah. Jangan dibawa dendam dan jangan biarkan dia kekal selama-lamanya. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar tuan-tuan. Maka daripada satu hadis Nabi dan dari Quran ini tuan-tuan, mengajar kita apabila isteri nusyus, pertama dia nasihat, keduanya pulau, kedua pulau, ketiga pukul tuan-tuan. Okey? Dah tak boleh selesai dengan pukul, maka pergilah kepada mahkamah. Pukul tu pula kena tengok, kalau pukulan itu boleh mendapatkan dia benci lagi, maka jangan dibuat pukulan tersebut tuan-tuan. Pulau tadi hanya pulaukan dia daripada tempat tidurnya sahaja. Ya, bukan tinggalkan dia. Ada tak lelaki buat macam ni? Ada. Lelaki dia gorang dengan bini dia, dia kahwin baru, dan sekali dia biarkan bini dia tu merana sampai sakit, sampai meninggal tuan-tuan. Tak balik-balik. Yang suami pula bagi alasan, macam mana nak balik? Bila balik aku nak marah, bila balik aku nak marah. Kenalah usaha memujuk. Dia kena ingat, kalau isteri marah kerana apa? Hati dan perasaan dia perlu dikawal dan juga perlu dihormati. Dan dalam masa yang sama, suami tak boleh jadikan alasan isteri asyik marah. Sebab tanggungjawab suami tetap ada kepada isteri tuan-tuan. Tanggungjawab tetap ada tuan-tuan. Okey? Jika perselisihan antara pasangan suami isteri tidak mampu diselesaikan oleh mereka, ia hendaklah dibawa kepada hakim. Maknanya tak boleh selesai, pergi pada hakim tuan-tuan. Hakim hendaklah melantik dua orang tengah daripada orang Islam yang adil dan berkebolehan berunding sebagai pendamai kepada suami isteri tersebut. Ada masalah boleh lantik dua orang. Kedua-dua pendamai itu sunat, seorang daripada keluarga suami yang dipersetujuinya dan seorang daripada keluarga isteri yang juga dipersetujuinya. Inilah yang biasa yang kita lihat tuan-tuan kalau kita ikut flow-nya. Kalau tuan-tuan pernah ikuti ataupun pernah mengetahuinya, pasangan suami isteri nak bercerai.
Dia punya flow bila datang ke pejabat agama yang pertama. Pertama datang pejabat agama, runding cara. Runding cara akan dirunding, tiba tak boleh selesai. Maka kita panjangkan ke mahkamah. Bila sampai dekat mahkamah, mahkamah akan patah balik. Patah balik apa dia? Supaya ada jawatan kuasa pendamai. JKP. Jawatan kuasa pendamai ini pula, mahkamah akan minta si suami lantik seorang daripada ahli keluarga dia seorang. Yang si isteri lantik daripada ahli keluarga dia. Yang banyak berlaku, si suami bawa wakilnya dan si isteri bawa wakilnya, suruh kita damaikan tuan-tuan. Jadi bila damaikan ni pula, dia mesti ada orang tengah. Orang tengahnya adalah daripada pejabat agama. Tapi yang wakil daripada suami, wakil daripada isteri, bila datang pejabat agama, saya sebenarnya ustaz malas lah nak ambil tahu dia punya hal ni kan. Malas lah ustaz, saya pun tak tahulah ni semua kan. Saya serah balik kepada ustaz. Itu masalah tu. Mahkamah dah lantik dia untuk dia selesaikan. Dia dua orang. Kami ni bila datang yang kali kedua, sebab runding cara pertama dah tak boleh nak selesai. Dia dah jumpa kami. Dia dah tak boleh selesai. Minta mahkamah kata lantik seorang. Bila lantik seorang, itulah kena dah kerah pada ustaz. Dah ustaz pun tak tahu cakap apa orang. Jadi bila kita buat keputusan bahawa jawatan kuasa pendamai tidak berjaya. Bila tak berjaya, maka kembali kepada mahkamah balik. Kalau berjaya, antara berjaya ni tuan-tuan apa dia? Bersetuju dua-dua pihak untuk bercerai. Itu pun dikira berjaya. Betul? Bersetuju dua-dua pihak itu pun dikira berjaya. Kenapa dikira berjaya? Sebab si suami akan buat lafaz cerai kepada si isteri, tuan-tuan. Jadi bila dia tak berjaya, suami tak nak lafaz cerai, tak nak baik balik, maka mahkamah akan panggil pula dua orang yang lain. Dua orang yang dilantik sebagai jawatan kuasa hakam. Jawatan kuasa hakam ni biasanya dia ada hakam islah atau hakam yang keputusan. Hakam islah ni maknanya buat rundingan juga macam tadi. Dia ada step lah. Orang yang berkehendak betul copet-copet nak cerai, dia memang tak puas hati lah. Pasal buat kes mahkamah ni dah lambat ni semua. Sebab ikut pada flow. Jadi bila dia buat hakam ni pula, buat hakam islah tak berjaya, maka akan pergi hakam yang terakhirnya. Pegawai-pegawai itu akan dilantik sebagai hakam dan dia terus buat keputusan. Bincang. Bila tengok macam ni, si suami tak boleh lafaz cerai, memang okey juga, tapi bila tengok ada masalah, maka kita serahkan kepada hakam tu yang melafazkan cerai kepada isteri. Diberi kuasa. Okey. Dalam kes hakam ni pula, bila berlaku kes tertentu ni mengikut kepada situasi-situasi tertentu, walaupun si suami kata masa tu dia nak lafazkan cerai, maka hakim dah akan buat keputusan tetap pegawai hakam yang melafazkan cerai. Boleh berlaku. Kerana apa? Suami masa di awalnya proses dia tak nak lafazkan cerai. Dah hujung-hujung baru dia nak suruh dia nak lafaz cerai. Yang ni dia ada efek-efek tertentu. Jadi kalau hakam ni lafaz cerai, hakam ni akan buat lafaz cerai talak satu kepada isterinya, dan cara itu akan jadi cerai yang talak bain. Dia bukan talak raj'i. Talak raj'i boleh rujuk. Talak bain tak boleh rujuk. Nak baik balik, dia perlu nikah semula. Okey? Sebab itu hadirin yang dirahmati, secara umum masyarakat kita ni bila sebut talak ya, ada yang sensitif, ada pula yang tak sensitif. Relax kan. Macam ada jemaah tanya saya, ustaz, sekarang ni ramai botol janda yang lawa, dudo yang handsome kan. Sekarang ni kat media sosial banyak kan, ni jadi janda lah, ni jadi dudo lah. Kenapa jadi macam ni ustaz? Tak dapat dia nak jawab dia tuan-tuan. Tak reti saya nak jawab tu. Ya, cuma yang saya nak tekankan, masa korang bahagia tu, korang boleh tutup aib masing-masing. Tapi bila tak bahagia, boleh pula nak buka aib ni, aib tu. Tak boleh dia tuan-tuan. Ya.
Sampaikan timbul lah nafkah tak bagilah semua. Hanya bagi duit gaya je. Dia tak tahan tu. Kereta bini boleh galah. Masa bahagia lain. Bila tak bahagia, dah masalah. Lepas tu dah mulalah, dah tak berhubung lah, dah tak komunikasi lah tuan-tuan. Itu semualah yang kita tak nak. Alhamdulillah. Okey. Katalah, bukan mudah nak cakap. Bila kahwin secara baik, bila corai pun biarlah secara baik. Bukan mudah nak cakap tuan-tuan. Mudah-mudah macam ni. Na'udzubillah. Kedua-dua orang tengah, jika usaha mereka berjaya, itulah yang sebaiknya. Sebaliknya, jika tidak berjaya, suami hendaklah mewakilkan orang tengahnya untuk menceraikan isterinya dan menerima tebus talak al-khul'u daripada isteri. Inilah yang akan berlaku, tebus talak. Cerai yang tak selalu dengan tebus talak. Okey. Isteri juga mewakilkan orang tengahnya untuk menyerahkan bayaran tebus talak tersebut sekiranya dia seorang yang berakal dan menerima talaknya. Seorang yang berakal dan menerima talak. Perceraian suami isteri tersebut boleh diputuskan oleh orang tengah, kedua-dua belah pihak, jika mereka berpendapat bahawa itulah yang betul. Maknanya boleh guna yang tengah bila mereka dapat pendapat, itulah cerai yang betul. Tapi jika kedua-dua orang pendamai tidak sependapat, hakim hendaklah menghantar dua orang pendamai yang lain sehingga mereka mendapat kata sepakat. Tak dapat yang ni, dua pendamai tak selesai, bercerai orang lain. Dua orang tak selesai lagi, bercerai orang lain lagi. Maka benda itu memang ada dalam perundangan dan hukum fiqh. Okay. Jika suami isteri tidak bersetuju dengan pelantikan pendamai dan tidak mencapai kata sepakat, hakim hendaklah menghukum suami atau isteri yang berlaku zalim dan memberikan hak kepada yang teraniaya dengan memakai keterangan kedua-dua pendamai. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakama min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabir. Yang maksud, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, suami isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Kalau niat untuk mendamaikan, insya-Allah baik tuan-tuan. Sungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Kadang-kadang bila kita dah berusaha pun tak juga baik kan. Itu no comment lah. Itu rezeki masih. Okey, jelas tuan-tuan? Clear So maknanya step dalam berlaku nusyus ini, dia boleh, pertama suami boleh nasihat isteri, tak boleh nasihat, boleh pulau, tak boleh pulau, boleh pukul, tak boleh pukul, pergi ke mahkamah. Mahkamah boleh nanti wakil-wakil daripada suami dan isteri untuk mendamaikan. Bila niat untuk mendamaikan, insya-Allah dapatlah damai dengan sebaiknya. Allah permudahkan. Tak dapat mendamaikan, maka dia akan dilantikkan juga daripada pihak individu yang dilantik oleh mahkamah. Dan bila pihak individu yang dilantik oleh mahkamah ni pula boleh menceraikan si isteri berkenaan. Dan perceraian itu jatuh dengan keadaan perceraian secara khulu. Al-khul'i dengan bayaran tebus talak. Ustaz, berapa bayaran tebus talak? Umumnya tebus talak mengikut mas kahwin. Kalau dengan nilai-nilai tertentu boleh berlaku juga. Pengalaman saya bawa kes yang berlaku talak macam ni, secara tebus talak amount dia RM50,000. Itu yang paling tinggi lah pernah dibuat. Ada suami dia tak nak ceraikan bini dia nak juga tebus talak sampai RM200,000 dia minta. Dia minta RM200,000, tapi bila digil-digil layak dia dapat RM20,000 je tuan-tuan. Ada yang kes dengan saya tu dapat RM20,000 ke RM25,000, RM30,000. Masa sebelum kes mahkamah tu suami tak puas hati dengan tebus talak yang banyak tu, sebab dia kata
duit dia banyak letak dalam akaun isteri. Jadi bila bercerai ni, duit tu banyak kat isteri lah. Saya kata pergilah buat tuntutan harta sucaran. Dia kata mustahil, nanti ada keluar lah duit tu, tak mana dia letak duit tu kan, macam-macam lah. Jadi buat urusan 20,000 ke 30,000. Suami pula sebelum datang masuk mahkamah tu, Ustaz, saya tak nak duit tu. Tapi dah buat keputusan dah, nak buat tu salat yang berjumlah itu kan. Si isteri dah buat duit dah. Saya tanya pihak tertentu, saya tanya duit ni kalau dah ada ni, kalau suami tak nak ambil, siapa nak kena pegang duit ni? Jadi dia kata, pegawai tu lah yang kena pegang. Dimaklumkan saya kena pegang. Oish, berderau jantung saya. Kan? Kalau dia suruh saya pegang, lepas tu dia tak minta lagi, sedap lah. Kan? Ni suruh pegang kan? Takut bila pegang, terrolling nanti kan? Tak macam mana orang bayar balik. Masa sebelum tu berialah tak nak. Tapi masa berbicara tu, tanya Ya Arif, isteri ada bawa tak duit tu? Isteri ada bawa cash tu. Bukan cek, cash. Dibawa cash tu. Bokeh lah. Masuk dalam envelope kan. Lepas tu dia ulur kan. Saya pun ulur macam ni lah. Macam ni lah saya tolak. Saya pun takut juga nak pegang kan. Saya tolak macam ni lah. Tak ada makna tuan-tuan. Tadi cakap tak nak. Terus dia ambil tu masuk dalam beg dia. Sakit hati saya. Kan, mula-mula selesai berjaga. Kan, bila dah ada depan mata, terus je kan. Lepas tu dah lampas cerai tu, muka dia straight je. Tak salam saya tu pun dia pembelah. Lelaki tu kerja bank tak salah saya. Ya, tapi adalah kes dia. Hingga kamu demikian. Ya, yang 50,000 tu kes VIP lah. Ya, dibayar dengan 50,000. Okay. Wallahualam. Tapi semenjak ni banyak kes dengan cara dengan bayar secara dia punya mas kahwin. Okay. So maknanya tebus talak ni semua boleh berlaku. Tebus talak ni tidak semestinya mesti berlaku dalam keadaan dia kena kes hakam. Tak perlu. Kalau isteri minta cerai daripada suami kata boleh nak cerai, kau bayar balik, aku tak tebus talak banyak ni. Suami isteri kata tak apa, boleh on. Kan? Sekarang kan isteri ramai kaya-kaya. Kan? On kan? Okay? Boleh berlaku. Tapi berhati ialah. Kalau demikian sebenarnya kita tidak mahu berlaku perceraian yang banyak, tuan-tuan. Ya, kita tak nak berlaku perceraian yang banyak. Nauzubillah min zalik. Hari ini tidak persefahaman saja, satu perkataan yang luas. Ya, jadi tak persefahaman sebab apa, macam-macam boleh memberi makna. Akhirnya tidak bahagia di dunia dengan pasangan. Okay, suami nusyus. Yang kata pula isteri dia nusyus, suami pun ada nusyus. Suami yang menganiaya isteri dan tidak menyukainya, seperti tidak memberinya hak giliran bermalam. Ini suami nusyus. Bini dah 3, lepas itu tak pandai bagi. Bini 3 tak pandai bagi bermalam. So kena lihat. Kecuali lah kalau isteri yang tua kata apa, awak tak payahlah balik, awak pergilah dengan isteri muda. Ya, saya benarkan malam saya ni awak pergi kat isteri mana yang awak nak. Yang penting duit transfer je. So kalau duduk lah malam tu dekat bini tu, tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Yang bini tua kata apa? Saya tengok muka dia menyusahkan den dia. Kan poning ke kepala den kan. Tapi isteri tua pula kata boleh kadar yang demikian. Tapi izin kalau aku nak pergi dengan kuliah di masjid ke apa. Minta izin suami tu. Jangan pula jadi alasan. Ada lelaki macam tu kat rumah bini muda, dia tak ada rumah. Saya pergi lah masjid ni tanpa beritahu suami. Haram kan. Dosa di situ. Ya, kerana minta izin suami ya. Tapi agak-agak ada tak yang jenis macam tu yang bini boleh memberi kepada bini lain duduk. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Ya, tak tahu saya nak komen, tak ada pengalaman, tuan-tuan. Okey, hak giliran bermalam. Kemudian nafkah. Suami tak bagi nafkah pun khusus, tuan-tuan. Ya, nafkah subjektif.
pulang kepada pemberian suami kepada isterinya, atau mengasarinya dengan perkataan. Sekarang ni pun ada suami yang mengasari isteri dengan perkataan, tak pukul, tapi dengan mulut suami ni kan, yang celupanya, yang melampaunya, boleh mempedihkan hati dan perasaan si isteri, ya. Si isteri kata manjang jumpa suami dia mencarut, jumpa mencarut, kan? Ada tak ada suami yang jadi macam ni? Ada, tuan-tuan, ya. Tak dinafikan lah, kan? Pengalaman hidup saya pernah tengok situasi yang suami mencarut kepada isterinya, tuan-tuan. Dan suami tersebut bukan orang muda, orang yang dah berumur juga, tuan-tuan, ya. Jadi berumur ni bukan bermakna dia berumur dia dah pecen, taklah. Umur dah ada 50 lebih, ada 60, tuan-tuan, ya. Dia mencarut ke bini, ya, tuan-tuan, ya. Wallahualam. So mengasari secara perbuatan adalah, ya. Isteri hendaklah menasihati suami dan mengingatkan tanggungjawab dengan menyebut firman Allah Azza wa Jalla. Jadi si isteri kalau rasa suami dia ada perangai macam ni, boleh ya jumpa dengan suami. Abang, ayang tengok abang dengan ayang ni dah lain macam abang buat ayang macam ni. Ingatlah abang, sungguhnya firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 9 boleh ni, sama-samalah kita renung abang. Kan, yang biaki pula, kau sejak bila jadi ustazah ni? Kan, ni bukan cerita jadi ustazah, sebab kehidupan kita ni sebenarnya kembali pada Al-Quran. Kan, kembali pada Quran, kembali pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada je perbalahan, ada je masalah, maka kembali pada Quran. Jadi si isteri pun beritahulah, jom kita lah sama-sama faham surah An-Nisa ayat 9 boleh ni, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayah dah baca ayat ni, abang baca terjemahan. Suami nak baca terjemahan dan bergaulah kamu dengan mereka isteri kamu itu dengan cara yang baik. Manalah tahu suami baca terjemahan tu menitis air mata. Kan, insaf yang abang tak ada nak buat ayam macam ni lagi. Alhamdulillah. Ni bukan cerita dah pula jadi ustazah ke, tak ada kena-mena, tuan-tuan. Kemudian jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kerana Allah apa yang kita benci itu, itulah kerana yang baik, tuan-tuan, ya. Janganlah kita benci sesuatu, khususnya orang yang terdekat dengan kita, ya. Orang yang terdekat dengan kita tu kita kena sayang sentiasa. So hadirin yang dirahmati, jangan kata isteri je nusyus, suami pun ada nusyus. Tak bagi nafkah pun boleh kata nusyus. Tak berkalam dengan keadaan yang baik pun, untuk hak isteri pun boleh berlaku nusyus. Dan juga hadis Nabi SAW an Aisyah anha qala Nabi SAW khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang masuk daripada Aisyah anha, sabda Rasulullah SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang berlaku baik kepada ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku ialah yang terbaik di kalangan kamu terhadap keluargaku. So, orang yang terbaik adalah orang yang buat baik kepada keluarganya. So, hadirin di hadapan saya, usahalah yang terbaik, buat baik untuk keluarga kita, tuan-tuan. Ya, suami buat baik kepada isteri-isteri, ya, suami buat baik kepada anak-anak, tuan-tuan. Okay. So, kenalah buat baik sebaiknya, tuan-tuan. Okay. Ingat, suami buat baik kepada isteri-isteri dan suami buat baik kepada anak-anak, tuan-tuan. Ya, kena buat baik kepada mereka, insya-Allah. Bila buat baik dengan elok, maka bahagialah di dunia dan di akhirat. Okey? Ada apa-apa pertanyaan? Ya, tuan. Okey. Nafkah.
Kena? Okey. Okey. Isteri ada anak. Suami meninggal. Siapa perlu beri nafkah? Kalau isteri tu kahwin baru, suami barulah bagi nafkah. Anak dia tu, suami baru juga bagi nafkah. Cerita dia, kau dah ambil emak, jangan kau tinggalkan anak. Itu cara paling umum ya tuan-tuan. Kemudian bila isteri itu dah meninggal suaminya, siapa bagi nafkah? Si isteri tadi, dia kena usaha mendapatkan dia punya pembelanjaan. Manakala anak-anak tadi, walinya. Siapa walinya? Maknanya bapa dia punya bapa. Atuk lah. Sebab atuk tu adalah wali. Sebab tu bila anak meninggal, bapa masih hidup, bapa layak tak dapat faraid? Layak dapat. Sebab tu dia punya peranan. Siapa yang bagi nafkah pada anak-anak ni? Ini juga adalah tanggungjawab wali dia tadi siapa? Bapa saudara. Adik-beradik lelaki arwah bapa dia tadi. Sampai bila? Sampailah si isteri tadi dengan anak-anak tadi mampu untuk mendapatkan nafkahnya sendiri. Maksudnya apa? Yalah, kalau bapa saudara dia memang cukup-cukup makan ni untuk dia anak beranak, betul tak? Yang si isteri ni pula tadi rupanya dapat banyak botol duit faraid kan. Si laki banyak tinggalkan duit 3.5 juta. Di situ perlu tak lagi nak diberi? Tak perlu. Kerana apa? Sebab dia perlu dimanagekan dengan keadaan tertentu. Sebab tu kelebihan macam kita ni penjawat awam, dia ada kelebihannya kan. Bila meninggal si suami, maka si isteri dapat pencen. Dan anak-anak yang masih lagi bawah umur dapat pencen si arwah bapa tu kan. Itulah peranan supaya apa? Boleh anak-anak dan si isteri tadi hidup dengan yang lebih baik. Okey? Jelas So maknanya nafkah tu. Ceritanya kita ni sebagai atuk memang kena ingat sentiasalah. Kalau ada yang mana suami anak kita lelaki meninggal dunia tuan-tuan. Sekarang ni ramai tuan-tuan kan yang meninggal muda kan. Tapi kalau tuan-tuan di hadapan saya yang rasa berlebih dan rasa layak dan rasa sesuai, maka carilah balu-balu berkenaan tuan-tuan. Supaya mereka akan lebih bahagia. Dan yang di sana izinkanlah. Gorang, marah kan. Apalah ustaz ni. Tapi saya cerita tadi yang berkelayakan dan berkemampuan. Kalau tak berkemampuan, maka ontoklah. Cuma dalam bentuk nasab tadi, ingat, kita ni si atuk. Kadang kita bila fikir, menantu tu dah tak ada apa-apa dengan kita biarkan menantu dengan cucu kita. Jangan tuan-tuan. Mesti ada hubungan. Kekalkan dan berilah apa-apa yang patut. Termasuk juga kita sebagai bapa, saudara kepada anak tersebut yang menjadi yatim. Jadi yatim tuan-tuan. Sebab tu saya pernah jumpa juga seorang, si lelaki ini, adik-beradik dia meninggal dunia. Yang si lelaki ini berikan duit pada mak dan ayah. Mak ayah dia kata, kau bagi mak dan ayah banyak ni je. Tolong boleh tak yang balance yang kau selalu bagi mak ayah ni, kau bagi dekat anak buah kau tu. Itu maknanya toleransi di antara mak ayah dan anak-anak tuan-tuan. Untuk memastikan nafkah dan anak-anak itu ada dia punya belanjanya tuan-tuan. Okey? Jelas Boleh Kedua?
Aku ada kan menjadi kewajiban sebagai seorang suami memberi nafkah kepada isteri serta menjalani penjara 5 tahun. Suami memberi nafkah kepada isteri. Okey. Dia nafkah ni, sebab itu saya sebut tadi, dia subjektif. Subjektif. Okey. Bila sebut subjektif, hukum asal nafkah memang kena beri kepada si isteri. Tak kiralah apa berlaku kepada si suami tersebut. Nafkah itu adalah berkiraan ikut kepada kemampuan si suami ketika itu. Maka dia dah masuk penjara, dia mampu tak nak bagi? Tak mampu kan? Jadi dia tak adalah nak memberi nafkah kepada si isteri kerana suami masuk penjara. Tapi keluar penjara, dia mampu dengan bagi nafkah pada isteri, dia kena beri. Dalam masa yang sama bila keluar penjara, rezeki dia melimpah pula. Mana tahu banyak duit dia kan? Si isteri menuntut nafkah. Ada hak isteri untuk menuntut nafkah si suami kerana suami tak bagi ketika dia masuk dalam penjara. Faham maksud saya? Cerita dia, masa dalam penjara, suami tak ada duit. Lagi nafkah macam mana? Kecuali kalau suami sebelum masuk penjara, dia dah tinggalkan harta dah. Dia dah ada duit simpanan ni kan. Nanti kau jangan lupa ya. Duit yang dapat ni ada dekat ni untuk nafkah kau besar. Maka dia kena bagilah. Kalau masa tu dia tak ada duit, dia tak dapat nak bagi. Bila dia keluar penjara, dia kena usaha cari nafkah untuk bagi isteri dia. Okay, clear eh? Tapi dalam masa yang sama, suami dia keluar penjara, rupanya rezeki dia melimpah. Kan? Sekarang ni ada orang-orang yang keluar penjara, akhirnya jadi TikToker, YouTuber. Ada tu kan, income dia terbaik je lah. Ada seorang budak berada, dia kira budak lah ke bawah saya, keluar hari gini, income dia daripada dia punya YouTuber, TikToker dia tu sampai 10,000 sebulan. Kan, dia keluar hari gini, dia buat konten-konten tentang hari gini lah, konten-konten yang baik lah. Ya, jadi isteri ni menuntut, sepanjang dia menuntut tu, ada hak isteri yang menilainya mengikut kesesuaian. Okey? Jelas kan? Clear kan? So makna kerana apa? Sebab hukum nafkah ni dia baik baik tetap kena diberi. Sebab tu tak ada alasan isteri suami kata, aku tak bekerja macam mana aku nak bagi nafkah? Kena usaha lah. Kerja lah, ada nampak bekerja sekali tuan-tuan. Orang kita ni tu lah, ramai kita jumpa. Berapa saya nak kerja kalau saya dapat RM20 je? Tapi itu adalah usaha kita lah. Ya, walaupun kita dapat income. Dia kata lebih baik aku duduk kat masjid, tak dema, dapat lebih daripada tu. Ya, ada yang jumpa dekat area Sempan ni lah, dia tak dema tuan-tuan. Bila tanya dia, bang sehari duduk kat sini berapa dema dapat? Boleh dah ustaz, dalam 200. Apa tak tahan dulu? Boleh tahan 200 kali 30. Ya, wallahualam. Cuma yang kita faham, meminta adalah tak baik, memberi adalah lebih baik. Okey, ya puan. Okey. Okey. Contoh perempuan nusyus. Pertama, iaitu tidak menunaikan hak suami. Apa hak suami? Bermalam tadi. Yang ni paling berat yang menyebabkan isteri tidak, menyebabkan isteri nusyus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab isteri nusyus, keluar rumah tanpa izin suami dan kemudian keluar meninggalkan suami, tinggal beberapa lama. Contoh, walaupun dia lari rumah, lepak rumah mak bapak dia, tetap juga boleh dikategorikan sebagai nusyus. Ada lain tak ustaz? Ini je dua. Tak ada istilah, ustaz saya tak masak tadi, nusyus kau saya. Tak ada. Tak ada istilah tu. Sebab kita pun sudah maklum kan, jadi pun konten kat media sosial pun dah banyak keluar dah. Bukan tanggungjawab isteri masak, bukan tanggungjawab isteri basuh baju, bukan tanggungjawab isteri menyapu, semua bukan. Tanggungjawab isteri adalah dua saja.
Taat pada Allah, taat pada suami. Tapi kena ingat, kalau suami dah suruh tolong basuh baju, suami dah suruh masak, so bini tetap kena buat benda tu. So maknanya taat pada suami. So dua perkara ini saja antara nusyuz yang menyebabkan isteri yang boleh berat kepada nusyuz. Satunya, meninggalkan tempat tidur si suami, tuan-tuan. Apabila suami minta, dia tinggalkan. Yang kedua, lari daripada rumah, tinggalkan rumah tanpa kebenaran si suami. Itu saja, puan. Ya, yang lain-lain dia akan merujuk kepada kesesuaian. Contoh apa? Suami isteri ni nusyuz kerana dibelasahnya laki dia. Dia ada black bag, tali pinggang hitam. Dia gaduh dengan laki dia, dia belasah laki dia kan. Patah riuh, terus patah lapan kan. Tapi suami kata apa? Ustaz, isteri saya baik. Tu alhamdulillah. Tu beruntung lah kadang-kadang. Tu dalam kes-kes yang lain yang kita kena merujuk situasi dan keadaan. Okey? Jelas puan Clear. Ada lain? Ya tuan. Berkenaan dengan kalau suami isteri tu, Okey. dia ambil anak angkat, Okey. sampai kecil. Lepas tu dia bercerai, anak angkat perempuan. Habis tu sekarang pihak siapa yang nak membela atau nak kau balik pada JKM? Anak angkat perempuan tu. Faham. Saya tak pernah lagi lihat dokumentasi pendaftaran anak angkat yang berdaftar dengan JKM. Sebab dengar ceritanya dia ada tanda tangan tertentu. Okey? Tapi bila anak angkat ni, bila dah berlaku perceraian, adakah nak pulang kepada JKM? Yang saya ambil maklum, yang saya tahu, tetap juga mak bapak angkat tu punya tanggungjawab untuk jaga anak angkat tersebut. Yang saya dapat maklum gitulah. Kerana dia dah dokumentasi kesian, dia nak pergi ke mana pula. Okay? Tapi siapa yang lebih afdal nak dijaganya adalah si mak angkat tadi. Siapa nak bayar biayaan anak angkat tadi? Suami pun kena buat biayaan kepada anak angkat tadi. Kerana apa? Dokumentasi memang nafkah kepada anak tadi adalah pada suami. Dia macam style anak betul lah. Anak sendiri. Bila dah bercerai, suami itu tetap juga nak beri nafkah kepada anak yang angkat tadi. Kenapa tak pergi kepada bapa angkat? Dikhawatiri takut nanti ada efek-efek yang lain lah. Sebab kita tahu anak angkat ni kan nanti dengan perempuan, dengan bapa angkat, dia tak boleh duduk bersama sebenarnya kan, walaupun dah membesar daripada kecil. Sebab itu bila orang tanya dengan saya, Ustaz, nak ambil anak angkat, saya kata usahalah untuk menyusukan dia. Contoh nak menyusukan dia tu macam mana? Cara sekarang ni dah ada alat-alat yang tertentu. Boleh makan ubat lah untuk isteri keluar susu ke apa, tuan-tuan. Kenalah berusaha dengan perkara demikian. Okey? Kalau berlaku yang demikian, so maknanya bapak tu kira bapak susuan lah kan, ya. Dan juga dalam keadaan demikian, dia kena dari segi siapa nak jaga, dia kembali balik tetap pergi kepada mak, dan kemudian nafkah itu bapa angkat kena beri nafkah kepada anak angkat tersebut, ya. Antara boleh pulang balik ke tak pulang balik pada JKM, yang tu kita kena merefer kepada dokumentasi yang ada di JKM. Tapi kita sebagai orang yang menjaga, tak cantik lah tuan-tuan, dan tak molek lah. Bila kita nak, kita jaga elok. Bila tak nak, kita pulangkan kembali. Itu tak cantik lah dalam proses kemanusiaan kita di antara manusia dengan manusia. Okey? Jelas ya? Sebenarnya kalau dia tak ada tujuan pun, ibunya tak boleh. Maknanya kalau budak dah besar dah sampai dah umur 15 kena beritahu. Dia duduk dengan bapak dia lagi sayang kepada bapak ni. Mendatangkan mudarat, percaya lah mendatangkan mudarat. Betul. Sebab tu tidak digalakkan dia tinggal dengan bapaknya. Dikhawatiri akan mendatangkan kemudaratan. Kecuali bapak dan si anak itu pandai mengawal lah.
situasi berkenaan. Itu saja. Yang ni bergantung kepada diri masing-masing. Ya, contoh kan, tiba ada orang nak aniaya, dia tu duduk dengan anak angkat dia tu kan, lepas tu tangkap dia kan. Pihak mahkamah akan mengambil kira bahawa dia ni adalah anak angkat yang telah didokumentasikan dan dia bukan dikira, tak ada istilah macam orang kata apa, bersekudukan orang kan, tak ada istilah tu. Sebab apa? Yang paling penting dokumentasi ni. Sebab tu yang bila kita proses penjagaan dengan anak angkat, mesti ada dokumentasi supaya tidak ada permasalahan di akan datang. Kalau ada masalah, isu perbuatan-perbuatan yang luar jangkaan kita, yang tu boleh refer pada pihak mahkamah yang akan menilaikan keadaan tertentu. Okey? Clear kan? Sebab kalau kita tengok kan, ada kes yang terkini, pasangan yang bertanggap individu itu sebagai anak angkat, akhirnya berlaku si suami dikatakan merogol anak angkat tersebut. Maka kes itu masih lagi dalam pembicaraan mahkamah lah, untuk menentukan keadaan salah ataupun tidak salah. Cerita dia betul ke tak betul, itu pihak mahkamah yang membuat keputusan. Okey? Jelas Ada lain? Ya saya tuan. Bila dia berlaku khusus, aku hukum khusus pasti tindakan seterusnya. Jika hubungan suami isteri itu ada masalah disebabkan khusus tadi, bila untuk sama balik, apa perlu? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila dah ada keputusan nyatakan nusyus, pertama kita kena faham, nusyus bukan keputusan daripada suami. Nusyus mesti ada keputusan daripada mahkamah. Okey? Suami rasa memang kau ni dah nusyus, tak boleh cakap macam tu. Sebab mahkamah, orang tu yang menentukan perempuan itu nusyus ataupun tidak, ataupun lelaki itu nusyus ataupun tidak. Apa yang akan berlaku bila mahkamah memutuskan itu nusyus? Kebiasaannya akan berlaku mahkamah perintahkan perceraian. Dan tidak boleh bersama. Perceraian ni dengan pelbagai keadaan lah. Talik ke, talak ke, khulu ke, semua boleh berlaku. Okey? Tapi nak diharmonikan, maka mahkamah putuskan nusyus. Antara nasihat yang akan diberitahu, suami, pasangan kau ni nusyus, tapi kau nak baik balik, jangan diimbas kes yang lama dikenangkan semula kemudian. Ini tak boleh. Contoh, 2021 dah ada isytihar nusyus, tapi dia tak nak ceraikan juga, nak baik balik orang. 2024 berlaku kes, dia pun kata tak ada, bini saya dulu memang dah nusyus 2022. Kes itu tidak akan dibangkitkan. Kerana apa? Sebab ketika itu pasangan telah buat keputusan untuk berbaik semula. So tidak boleh nak dibangkitkan semula kes yang demikian. Sebab itu bila kes nusyus ni banyak akan berlaku cerai. Dia nak baik balik, maka dia buatlah proses ni kembali. Macam mana dia nak dapatkan balik pasangannya dulu. Macam mana berlaku saya kahwin lah. Bila saya kahwin tu lah yang akan harmoni. Macam mana nak baik kan? Dia kena tinggalkan apa yang dia terfikir kes-kes yang terdahulu. Okay? Cuma dalam data pihak mahkamah, sebab kesan nusyus ini memang berat. Kenapa berat? Sebab benda dah keluar keputusan nusyus ni, dia akan imbau dan dia akan kata lama dan panjang. Sebab tu bukan senang pihak mahkamah memutuskan pihak-pihak itu nusyus. Tak banyak kes yang mahkamah memutuskan pihak-pihak ini nusyus. Ya, sehingga kan kalau isteri tu tadi keluar rumah dah ada perintah suruh taat, tak balik kan, jarang juga mahkamah putuskan dia nusyus. Dia putuskan macam ni, alah bini kau dah macam ni, kau ceraikan je lah, supaya tak nak nanti perkataan itu timbul, akhirnya dia memberi efek yang akan datang. Ya, manusia ni dia suka pandang kepada sejarah. Kan? Dia bila pandang sejarah, contohlah kan, si lelaki kahwin dengan perempuan, tahu perempuan tu memang dah kaki, bukan kaki lah maksudnya, individu yang tak elok sebelum tu.
Maksudnya individu yang kaki clubbing ke, individu yang apa panggil, minta maaf lah saya sebut ya, macam kita dengar perkataan P tu lah, yang awal tu P, ujung tu R kan. Masa nak kahwin tak apa, saya nak baikkan dia semua. Tapi bila dah ada masalah, timbul balik kata, padahal masa kau kahwin tu kau dah tahu dia ni siapa. Tak boleh nak dibangkitkan hal yang sebelum itu. Okey? Itu dia punya pendekatan dia lah, supaya tidak berlaku pengulangan benda-benda yang sama juga, tuan-tuan. Okey? Jelas tak? Clear Ada lain? Apa dia? Anak lahir. Anak li'an. Li'an. Oh, li'an. Okey. Macam mana hubungan ayah dengan anak? Kalau dia dah besar, masih dia macam ni, tuan-tuan. Apa yang kita faham dengan anak li'an? Kalau kita faham li'an ini adalah anak yang mana isteri melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain dan mengandung. Betul? Kalau kita fahamkan di situ, anak tu sebenarnya tidak dikategorikan sebagai, tak ada istilah anak li'an. Yang melakukan li'an ini adalah si isteri. Anak tu tetap anak biasalah. Cuma saya lebih guna anak itu adalah anak tidak sah taraf. Tidak sah taraf. Okey? Ceritanya, mak dia ni buat hubungan lelaki lain pada isteri orang tu. Lepas tu mengandung. Ni yang dimaksudkan, betul tak? Betul tak pertanyaan? Sebab li'an ni memang suami buat sumpah laknat kepada isteri kerana isteri melakukan hubungan dengan lelaki lain, tuan-tuan. Ada berlaku lah tu. So anak ni tadi, anak ni dia tidak ada kesalahan apa-apa. Dia kira elok dan baik. Tapi macam hubungan dia dengan bapaknya tadi? Maka dia sama status macam anak tidak sah taraf. Maksud sama status anak tidak sah taraf macam mana? Si lelaki dengan si isteri ni tadi, macam anak tidak sah taraf ni, lelaki dengan perempuan, dia tak kahwin lagi. Lepas tu dia mengandungkan anak perempuan ni, lepas tu baru dia kahwin. Kan? Jadi, maka di situ, macam itulah status anak li'an dengan si suami tadi, tuan-tuan. Dia umpama macam anak tiri dengan bapa tiri sahaja. Tapi bila berlaku li'an, berlaku tak hubungan balik si suami dengan isteri? Takkan. Kenapa? Sebab sumpah laknat dia tidak boleh berbaik semula sampai bila-bila. Jadi bila tak boleh baik semula sampai bila-bila, cerai dia tu, cerai talak 3, tak boleh baik sampai maut. So maknanya apa kata anak tadi? Anak tadi kira anak tidak sah taraf sahaja. Dia dengan yang si suami tu tak ada kena-mengena. Kenapa? Sebab itu bukan anak si suami mak dia tadi. Faham? Dah saya ulang. Okey. Okey. Okey, dia cerita dia anak 10. Anak yang ke-11. Sekarang ni kalau berlaku li'an, anak dia tadi tak ada hubungan dengan bapak dia. Tetap tak ada hubungan dengan bapak dia. Anak dia tadi ada tak hubungan dengan adik-beradik tu? Ada. Dia kira adik-beradik satu mak. Jadi harta si bapak tadi, anak-anak yang lain dapat, tapi yang dia tak dapat. Sebab apa? Dia bukan anak yang sah taraf dengan si bapak ni tadi. Ya. Sebab tu kalau kes li'an ni, tuan-tuan, sepanjang saya berkhidmat, belum ada lagi lah saya dapat kes li'an. Bukan mudah lah. Ya. Kes li'an ni, tuan-tuan, dia sama dengan kes sihar.
menyamakan isteri dengan tubuh badan isteri tu dengan mahram. Tu pun sepanjang saya berkhidmat, tak ada lagi lah kes tu berlaku di hadapan saya. Wallahualam lah. Habis-habis pun kalau berlaku isteri tu memang mengandung anak orang lain, dia bercerai macam tu je. Dia tidak berlaku cerai li'an. Okay, jadi bila kalau dia bercerai biasa tapi tak berlaku li'an, maka anak tu kategori tidak sah taraf dia lah. Tapi dia duduk sama juga lagi, dia kahwin balik, dia baik balik, maka dia umpama macam anak tiri dengan bapa tiri je saja. Okey? Jelas clear ada lain-lain tuan-tuan? Okey, tak ada Kalau tak ada tuan-tuan, sekadar tu saja. InsyaAllah tuan-tuan, kita masih lagi dalam perkontian nusyus dan kita sambung lagi akan datang tuan-tuan. Okey? Jadi sekadar tu saja, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir kalam, please think positive, you can be the best, but don't think negative, you can be the worst. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.